Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan sidang Parlimen 14 Dewan Negara pada malam ini bersama saya Ismail Adnan. Antara tumpuan hari ini. Perjanjian Malaysia 1963, 17 perkara telah dipersetujui. IPCMC ditangguhkan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Berikutan prestasi kehadiran ahli Dewan di Parlimen yang dikatakan kurang memuaskan dan menjadi bualan, Senator Alan Ling Si Kong mencadangkan agar jawatan Setiausaha Parlimen diwujudkan semula. Ada hasrat untuk mewujudkan jawatan Setiausaha Parlimen seperti dahulu supaya kehadiran itu ataupun dapat dipertingkatkan, dan dengan adanya jawatan Setiausaha Parlimen maka kita dapat sekali lagi menunjukkan kita mematapkan, meningkatkan institusi Parlimen kita. Dan saya lihat di Dewan Negara ni, saya sudah di sini setahun lebih. Kebanyakan kali menteri penuh tak hadir. Timbalan menteri saja yang selalu ke Dewan Negara. Sepatutnya terbalik. Dewan Negara lebih tinggi. Menteri penuh kena hadir ke Dewan Negara, betul. Timbalan menteri pergi Dewan Rakyat. Lebih ramai yang hadir. Itulah sebab rakyat jelata tengok Dewan Negara ini not relevant. Beliau juga berharap prestasi ahli jemaah kabinet terus dipertingkatkan. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh isu tambang penerbangan yang perlu diteliti semula kerana membebankan dan tidak munasabah untuk waktu-waktu tertentu. Beliau turut mencadangkan agar lapangan terbang Miri dinaik taraf khususnya kerana ia merupakan lokasi pintu masuk utama di utara Sarawak dan telah mencapai tahap maksimum dalam penerimaan pengunjung. Masalah pengangguran dalam kalangan graduan dan belia boleh diatasi dengan kerjasama pelbagai kementerian. Antaranya usaha mempertingkat pendidikan teknikal dan vokasional TVET yang dilakukan Kementerian Pendidikan dilihat memberi manfaat kepada golongan belia khususnya di kawasan pedalaman. Jelas Senator Dato' Abdul Ghani Mohamad Yassin, statistik pengangguran 2018 masih berada pada paras tinggi. Ia termasuk 140,000 graduan dan 290,000 bukan graduan yang berada di peringkat umur belia. Dalam perbekalan 2020, sejumlah peruntukan 64.1 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya boleh melaksanakan penambahbaik serta pembaruan kepada sektor pendidikan yang lebih berimpak tinggi. Tidak dinafikan, pada zaman ini masih ramai murid sekolah yang lemah dalam bidang akademiknya. Oleh itu, dalam menyahut cabaran industri 4.0, Malaysia haruslah berani melakukan perubahan. Program TVET diperuntukkan 5.9 bilion ringgit dalam belanjawan 2020. Perkara ini sebenarnya amatlah dinanti-nantikan oleh rakyat jelata, khususnya anak muda di kawasan pedalaman yang mahukan program kemahiran ini diaktifkan dengan lebih rancak lagi demi merapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar dalam pelbagai bidang apabila kemahiran mereka ini diasah untuk mereka lebih kreatif dan berinovasi. Beliau turut menegaskan pelan tindakan yang relevan bagi merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030 harus dilaksanakan dengan seimbang sekaligus memberi manfaat kepada rakyat secara terus demi kesaksamaan ekonomi. Kerajaan hendaklah merapatkan jurang pembangunan sosioekonomi yang berlaku antara bandar dan luar bandar dengan lebih efektif, menyeluruh dan seimbang. Malah bukan sahaja negeri-negeri Borneo yang ditumpukan dalam pembangunan berkenaan, negeri Pantai Timur juga tidak seharusnya dilupakan. Jelas Senator Datuk Husin Awang, tema Belanjawan 2020 memacu pertumbuhan dan keberhasilan saksama ke arah kemakmuran bersama adalah bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi seimbang. Dalam pembentangan bajet pada 11 September di Dewan Rakyat dan juga kemarin di Dewan Negara ini, Yang Berhormat Menteri Kewangan mengumumkan bantuan sara hidup kepada nelayan sebanyak 200 RM250, iaitu kurang RM50 daripada yang pernah diberikan oleh kerajaan terdahulu.
iaitu sebanyak RM300. Kerajaan Pakatan Harapan yang diwar-warkan sebagai kerajaan yang prihatin terhadap nasib rakyat bawahan sepatutnya menaikkan kadar allowance ini kepada lebih tinggi daripada yang sedia pernah diberikan oleh kerajaan terdahulu. Tetapi malangnya, apa yang berlaku golongan kaya dan warga asing pula nampaknya yang mendapat lebih banyak manfaat daripada bajet 2020 ia dibentangkan. Contohnya, mengumumkan harga rumah yang boleh dibeli oleh warga asing diturunkan daripada 1 juta kepada 600,000. Dasar ini hanya bertujuan membantu dan juga bertujuan membantu para pemaju menjual rumah-rumah mereka yang tidak terjual selama ini. Beliau menyaran agar kerajaan menarik balik cadangan berkenaan dan mengkaji dengan melihat kesan negatif kepada rakyat dan negara. Beliau menambah ia membuka ruang kepada warga asing memiliki aset negara dengan cara yang mudah dan lebih terbuka. Beliau turut menyarankan keseimbangan pembangunan luar bandar yang inklusif. Tambahnya, belanjawan kali ini dilihat menumpu negeri-negeri di barat Malaysia yang sebenarnya sudah maju dan tidak memerlukan berbanding negeri pantai timur. Di Dewan Negara hari ini juga turut dibangkitkan isu berkaitan terdapat percubaan untuk mengembangkan semula ideologi komunis dalam negara. Senator Datuk Seri T. Lian Ke menyelar perbuatan kelompok terlibat dan menggesa supaya perkara berkenaan disiasat. Datuk Seri T memberi peringatan antaranya peristiwa pembunuhan Detektif Konstebel Lee Si Kau, Detektif Sarjan Lee Yun Ching dan Detektif Konstebel On Sun Chua oleh Parti Komunis Malaya yang turut menjadi peristiwa luka kepada masyarakat berbangsa Cina di negara ini. Perhimpunan 400 bekas ahli PKM di Kajang baru-baru ini wajar disiasat oleh kerajaan. Dan kehadiran ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Pelik yang juga ahli jawatan kuasa pusat DAP juga wajar disasat dan dipersoalkan, menggambarkan seolah-olah pucuk kepimpinan DAP merestui perjuangan komunis apabila pucuk pimpinan parti DAP enggan membuat penjelasan atau gagal membetulkan tanggapan umum dengan kehadiran pemimpin mereka yang tanpa menghormati perasaan dan sensitiviti anggota polis, rakyat yang terkorban dan keluarga mereka dalam mempertahankan negara ini. Sejauh manakah status siasatan kerajaan terhadap mereka yang terlibat dan apakah tindakan kerajaan terhadap usaha-usaha kelompok tertentu yang dilihat cuba mengembang semula ideologi komunis di negara ini. Kita semua terdedah kepada risiko bencana. NADMA akan menguji keberkesanan inisiatif baru kami menyampaikan amaran awal melalui SMS. Rakyat perlu peka kepada mesej yang dikeluarkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu apabila menerima mesej tersebut. Sebanyak 17 daripada 21 perkara telah dipersetujui secara bersama oleh Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak bagi Perjanjian Malaysia 1963 MA63 menerusi perbincangan dan semakan bersama jawatan kuasa khas Kabinet Pemandu. Perkara tersebut melibatkan hasil hutan dan balak, pengedaran gas dan kuasa kawal selia, pelaksanaan kerja raya, tenaga buruh, kuasa negeri ke atas isu kesihatan dan isu pertanian. Sebanyak 4 perkara lagi akan dibincangkan pada bulan Disember ini dan akan dibentangkan kepada jemaah menteri. Untuk maklumat yang berhormat, baki 4 lagi perkara masih dibincangkan secara 3 penjuru. Di antara yang amat berhormat Perdana Menteri bersama yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, iaitu royalti minyak dan petroleum dan pembayaran tunai petroleum. Yang kedua, mineral minyak dan medan minyak. Yang ketiga, Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750 dan yang keempat, hak negeri ke atas pelantar benua. Saya difahamkan telah pun dapat tarikh pada bulan Disember ini akan bertemu. Jelas beliau lagi, Perdana Menteri akan membuat pengumuman khas selepas pembentangan kepada jemaah menteri dilakukan.
Muhammad Hanifah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Datuk Theodore Douglas-Lin di waktu pertanyaan jawab lisan. Pada 9 April lalu, rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 MA63 gagal mendapat sokongan 2/3 majoriti Dewan Rakyat. Namun jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia diwujudkan bagi menyemak pelaksanaan MA63. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC ditangguhkan bagi diperincikan lagi RUU tersebut untuk dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen sebelum dibentang ke Dewan Rakyat. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin, cadangan menubuhkan RUU RPCMC juga bukan semata-mata untuk menerima aduan terhadap anggota polis, sebaliknya bagi menjaga kebajikan mereka. RUU IPCMC 2019 dibentang buat kali pertama di Dewan Rakyat pada 18 Julai lalu dan ia bertujuan menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bagi meningkatkan integriti dan keupayaan pihak polis dan ia akan dibentang semula pada sesi Parlimen tahun hadapan. Yang Berhormat kata tergesa-gesa, saya rasa itu tidak betul. Sebenarnya Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat membaca kenyataan daripada Ketua Negara yang Berhormat boleh baca dalam surat khabar, beliau menyatakan sebenarnya idea IPCMC ini seawal 2015 lagi telah pun dicadangkan. Cumanya bezanya, di zaman kerajaan lama tidak ada kekuatan untuk melaksanakan, kerajaan baru telah ada satu political will untuk melaksanakan dan tak tergesa-gesa, Yang Berhormat. Muhammad Hanifah menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Senator Datuk T. Lian Ke yang membangkitkan persoalan kerajaan tergesa-gesa dalam membentangkan IPCMC. Pemaju perumahan digesa membuat kajian terlebih dahulu bagi mengenal pasti jenis rumah yang dikehendaki rakyat sebelum memulakan sesuatu projek perumahan. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Insinyur Amiruddin Hamzah berkata, tindakan itu bagi mengatasi isu lambakan rumah tidak terjual kerana harganya terlalu tinggi. Bilangan ini dapat kita kurangkan dan wang itu dapat didapati oleh pihak pemaju dan dapat digunakan untuk membina rumah-rumah yang sebenarnya kita minta supaya dibuat rumah yang ada permintaan dan memang rakyat nakkan rumah-rumah mampu miliknya. Jadi sebenarnya Yang Berhormat kita tidak akan melihat ataupun saya rasa ini pun satu warning yang cukup baik kepada para pemaju lagi, kita stop constructing houses which are not wanted by kita punya our Malaysians kan. Pada isu sama, kerajaan telah melanjutkan tempoh kempen pemilikan rumah sehingga hujung tahun ini dengan kerjasama syarikat pemaju dengan menawarkan diskaun sehingga 10% ke atas rumah yang sedia dibina. Sementara kerajaan telah memberi pengecualian duty stamp bagi surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman untuk pembelian rumah pertama berharga RM300,000 hingga RM1 juta sehingga hujung tahun ini. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datin Rahimah Mahamat di Dewan Negara. Dalam memberi peluang dalam pemilikan kediaman atau rumah pertama, kerajaan dan pihak pemaju saling bekerjasama. Kerajaan menyediakan insentif berbentuk pengecualian duty stamp, manakala pihak pemaju memberi sekurang-kurangnya 10% diskaun. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Insinyur Amiruddin Hamzah berkata kerjasama berkenaan antara yang dilakukan dalam menjayakan kempen pemilikan rumah HOC yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Malah tempoh kempen 6 bulan pertama telah dipanjangkan sehingga penghujung tahun bagi memberi peluang kepada orang ramai memiliki kediaman sendiri. Pengecualian duty stamp yang diberikan adalah seperti berikut. Pengecualian duty stamp sepenuhnya ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian sebuah rumah kediaman pertama yang berharga sehingga RM300,000. Pengecualian ini berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2020. Pengecualian duty stamp 100% terhad ke atas surat cara pindah milik bagi pembelian sebuah rumah kediaman pertama yang berharga di antara RM300,000
RM1,300,001 dan RM1 juta daripada mana-mana pemaju perumahan bagi tempoh 6 bulan sahaja. Pengecualian ini berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai Januari 2019 sehingga 30 Jun 2019. Selain itu, pengecualian duti stem pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian sebuah rumah kediaman pertama yang berharga di antara RM300,000 dan RM500,000 turut dilaksanakan. Pengecualian duti stem 100% diberikan terhad kepada RM300,000 pertama harga rumah dan baki selebihnya tertakluk kepada kadar duti stem semasa. Pengecualian ini berkuat kuasa bagi jual beli yang disempurnakan mulai 1 Julai 2019 sehingga 31 Disember 2020. Pengecualian duti stem bertujuan mengurangkan bebanan rakyat Malaysia dalam menanggung kos pemilikan rumah kediaman. Kementerian Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim giat memastikan penyeludupan sisa plastik dari luar negara dihentikan dan dihantar balik ke negara asal. Terbaru pada 25 November lalu, United Kingdom bersetuju menerima semula 42 kontena yang mengandungi sisa plastik yang dihantar ke negara ini. Jelas menterinya Yeo Bee Yin, Malaysia juga akan bekerjasama dengan United Kingdom untuk membangunkan garis panduan pengimportan dan pengeksportan sisa plastik di antara kedua negara. Antara tindakan yang telah pun kita ambil adalah seperti berikut. Yang pertama, kita meningkatkan penguatkuasaan secara bersepadu bersama agensi-agensi penguatkuasaan yang berkaitan ke atas kilang kitar semula plastik yang haram ataupun berlesen tetapi tidak mematuhi undang-undang. Dengan sukacitanya saya nak maklumkan dengan Dewan Yang Mulia ini, sehingga 30 November 2019, kerajaan telah berjaya untuk mengenakan tindakan tahan operasi kilang kitar semula sebanyak 175 kilang kitar semula plastik yang tidak mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Isu marin litter ini juga dipandang serius di semua negara berikutan ia memberi kesan kepada pencemaran laut yang teruk jika gagal dibendung. Tahun hadapan, kementerian akan membangunkan polisi marine litter atau marine debris yang fokus kepada pencemaran sisa plastik di laut dan pesisir pantai, ekoran pengurusan sisa plastik yang tidak berkesan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Dr. Ahmad Azam Hamzah. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli berpendapat kajian sebuah badan bebas antarabangsa Climate Central yang menyatakan bandar-bandar utama di Malaysia bakal lenyap pada tahun 2050 akibat banjir pantai adalah terlalu keterlaluan. Timbalan Menterinya Tengku Zulpuri Shah Raja Puji menegaskan mengikut kajian daripada Institut Pendidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia NARIM, kenaikannya hanya sekitar 22 sehingga 25 cm berbanding 30 cm seperti yang dinyatakan badan bebas tersebut. Mengapa saya kata begitu? Mungkin kajian yang dibuat oleh Climate Central ni tidak mengambil kira keadaan kita. Kita tidak kurang hebatnya sebenarnya di Malaysia ni. Kita ada GPS. Mereka tidak mengambil kira berkenaan dengan adanya kita membuat banner ban pantai pecah ataupun pecah ombak, ya, perkayaan pantai ataupun tebatan banjir. Benda ini tidak diambil kira. Kalau mereka diambil kira, kita yakin dengan tahun planning ataupun perancangan yang betul, insya-Allah kita akan boleh menghadapi masalah ini. Bagaimanapun, kerajaan telah menjalankan kajian kenaikan paras laut bermula pada 2010 dan mengemaskini nilai unjuran kenaikan di seluruh negara berdasarkan senario pada 2017. Menerusinya membantu kementerian meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pembangunan fizikal di persisiran pantai negara seperti di Kedah dan Terengganu. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah pada pertanyaan bagi jawab lisan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani komited menggunakan skim amalan pertanian baik Malaysia MyGap dalam usaha menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan boleh dimakan. Jelas Timbalan Menterinya Sim Zizin, MyGap mengintegrasikan sistem pertanian untuk menguruskan semua sumber pengeluaran tanaman dengan selamat. Kita ingin mengamalkan MyGap, ya, Malaysia Good Agricultural Practice, di mana ini adalah standard dan juga
guidance SOP untuk memastikan bahawa makanan kita itu selamat dimakan. Dan dalam konsep Islam ini dia pula ada halalan thayyibah, kalau saya betul adalah bersih dan selamat untuk dimakan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Datuk Isa Abdul Hamid di waktu pertanyaan jawab lisan hari ini. MyGap adalah satu skim pensijilan yang dirangka Jabatan Pertanian pada tahun 2002 untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. MyGap juga merupakan penjenamaan semula bagi menggantikan skim amalan ladang baik Malaysia dan ia dibangunkan berpandukan Malaysian Standard MS 1784-2005. Sistem BizTrust diperkenalkan dengan kerjasama antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM adalah bagi mengekang penipuan perniagaan dalam talian. Timbalan Menteri KPDN HEP Chong Ching Jen memaklumkan sehingga 30 November 2019 sebanyak 4,859 aduan berkaitan transaksi e-dagang telah diterima. Apa itu BizTrust? Iaitu satu piawan yang ditawarkan oleh SSM di mana kita SSM akan buat itu pengauditan terhadap syarikat-syarikat atau peniaga-peniaga yang ingin memohon itu pensijaran BizTrust. Itu tiga prinsip yang utama yang diauditkan oleh SSM adalah prinsip pendaftaran di mana entiti tersebut mempunyai kredibiliti serta mematuhi amalan perniagaan yang baik. Dan keduanya prinsip privacy di mana privasi pelanggan adalah dilindungi oleh entiti tersebut. Dan ketiganya prinsip keselamatan iaitu entiti tersebut mempunyai sistem keselamatan yang dipercayai. Tambah Chong, peraturan-peraturan pelindungan pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012 juga boleh dirujuk bagi mengawal selia berkenaan penipuan transaksi dalam talian. Melalui peraturan ini, peniaga dalam talian diwajibkan untuk mendedah serta memaparkan maklumat mengenai syarikat serta cara pembayaran serta pengedaran barangan di laman sesawang atau tempat perniagaan dalam talian mereka. Kementerian juga melaksana penguatkuasaan terhadap laman perniagaan talian dengan menjalankan naziran dan kerjasama dengan penyedia perkhidmatan dalam talian, mewujudkan satu pasukan khas bagi memantau secara proaktif dan responsif atas aktiviti perniagaan online serta bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, PDRM dan juga Cyber Security Malaysia bagi menangani penipuan online. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Alan Ling Si Keong di Parlimen. Kempen Beli Barangan Buatan Malaysia KBBM yang diterajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah mencapai kejayaan luar biasa apabila kerjasamanya dengan platform e-dagang Shopee telah memperoleh jualan sebanyak lebih 3 juta ringgit sejak dilancarkan 2 bulan lepas. Data setakat 30 November lalu mencatatkan dalam tempoh 66 hari, Shopee telah mempamerkan 3,500 produk buatan Malaysia daripada pelbagai kategori melalui halaman koleksi barangan buatan Malaysia. Timbalan Menterinya Chong Ching Jen berkata, purata pesanan harian bagi barangan buatan tempatan yang dijual melalui halaman koleksi itu meningkat sebanyak 280% kepada lebih RM47,000 sehari berbanding RM12,381 sehari sebelum KBBM dilancarkan pada platform itu. Pada 11 hari bulan November lalu ketika berlangsungnya Shopee 1111 big sale saja, urus niaga yang melibatkan produk buatan Malaysia telah mencatat jualan berjumlah kira-kira 500,000 dalam sehari. Keberhasilan ini dicapai kerana kami sangat jelas mengenai strategi kami untuk memanfaatkan kerancakan urus niaga e-dagang menjelang tempoh akhir tahun. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Alan Ling Si Keong.
Dalam perkembangan berkaitan, Chong memberitahu pihaknya telah menerima lebih 4,000 aduan berkaitan transaksi e-dagang setakat 30 November lalu. Justru beliau mengingatkan pengguna platform e-dagang untuk menyemak butiran penjual selain menggunakan perkhidmatan cash on delivery ketika membuat pesanan barangan bagi mengelak ditipu. Baiklah, dengan itu Parlimen 14 malam ini berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Anda juga boleh tonton melalui myclip.rtm.gov.my dan jangan lupa layari Facebook dan Instagram Berita RTM. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan selamat malam.